Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kenal untuk semua. Welcome back to my channel. Transfer window dah habis. Transfer window tamat dengan kita mendapatkan khidmat Thomas Partey, salah seorang midfield yang menjadi target kita lah, target utama kita. Selain pada Houssem Aouar kita tak dapat lah. Tapi bagi aku, satu transfer window yang berjaya lah untuk Arsenal lah. Walaupun kita tak dapat Aouar, aku rasa ada penyokong yang prefer untuk dapatkan Partey berbanding Aouar. Ada yang sebaliknya. Tapi aku dalam side yang mana aku kata Aouar ni aku rasa lebih penting untuk kita beli. Sebab dari segi attacking kita memang perlukan seorang midfielder yang boleh bawa bebanan kreativiti dalam tim lah. Sebab kita memang, bagi aku, 3 game straight kita nampak flat gila di bahagian midfield lah. Lagi-lagi kan, attacking memang tak ada pemain yang menjalankan tugas sebagai seorang playmaker dalam tim kan. Dapat Partey tu bukanlah satu benda yang buruk, satu benda yang bagus juga. Aouar tu maybe bulan Januari kita boleh kejar dia balik. So maybe next season pun kita boleh kejar dia balik. Apa yang merisaukan aku adalah Aouar ni, aku takut dia perform kat Lyon musim ni dan harga dia makin lama makin melonjak naik. Dia pun umur baru 22. Jadi Lyon boleh je naikkan harga dia kan, sebab dari segi umur, dari segi form. So itu semua kena ambil kira lah. Tapi Partey bagi aku adalah satu good signing, sebab dia dapat memberi satu peluang untuk Arteta push Ceballos ke depan sikit lah, main di bahagian attacking midfielder. Sebab Ceballos ni bagi aku, dalam tim, dalam kalangan midfielder yang kita ada, aku rasa Ceballos adalah yang paling kreatif dari segi gameplay lah. Sebab Xhaka dia tak nampak kreativiti dia. Aku rasa dia punya kekuatan dia adalah long passing kan, short passing, long passing, itu je. Dia punya skill dia agak limited lah Xhaka kan. Kalau nak suruh dia defend pun kadang-kadang dia pun kalah body. So dia bukan seorang pemain yang orang kata boleh protect kita punya defense lah. Aku expect Partey, kedatangan Partey ni boleh membuatkan Arteta push Ceballos main ke depan sikit lah. Dan itu dapat memberi satu boost di bahagian attacking kita maybe. Sebab aku expect Ceballos ni akan memberi assist yang banyak dekat depan kalau kita bagi dia peluang untuk main di bahagian depan lah. Aku expect di bahagian tengah Thomas Partey dan juga Granit Xhaka akan menjadi gandingan utama dalam tim. Sebab Xhaka bagi aku adalah satu pemain favourite Arteta kan. Dia jarang-jarang dikeluarkan daripada tim oleh Arteta. So lain aku tak ada cakap apa lah. Aku rasa defense kita pun kita dah nampak agak solid. Sejak kedatangan Gabriel ni, kita punya defense tu agak alright sikit lah kan, cakap kan. So David Luiz pun menjalankan tugas sebagai seorang mentor untuk Gabriel tu dengan jayanya setakat masa ni lah. So aku tak ada masalah dengan Hector Bellerin dengan Kieran Tierney. Jadi untuk moving forward, lepas kedatangan Partey ni, aku harap Arteta akan kekalkan formasi 4-3-3 ataupun 4-2-3-1 maybe. So kalau 4-3-3 tu bahagian tengah tu aku rasa dia boleh letak Xhaka, Partey dan juga Ceballos. Itu pun boleh menjadi. So kalau 4-2-3-1 pun double pivot tu kau boleh je letak Xhaka dengan Partey kan, jadi partnership di bahagian tengah, lepas tu push Ceballos ke depan. Boleh jadi juga. So ataupun dalam attacking midfielder tu kau tarik Willian masuk tengah kan. Sebab Pepe pun nampaknya buat masa sekarang ni dia dah pick up form sikit. Dia dah nampak on form sikit lah kan. So mungkin musim ni adalah musim dia, musim yang mana dia menaikkan nama dia balik. Kita tak tahu. Aubameyang macam biasa lah, kita punya main threat untuk dapatkan gol. Lacazette aku harap dapat step up sikit dia punya game untuk musim ni. Sebab musim lepas bagi aku dia agak kekurangan lah dari segi gol kan. Sebab seorang striker memang kau expect dia akan score lah, sebab dia seorang striker kan. So dia punya stats dia memang orang nilaikan dari segi gol lah kan. Jadi kita punya summer signing adalah Thomas Partey. Pablo Mari kita permanentkan dia daripada Flamengo. Lepas tu kita beli Cedric Soares permanent sebagai backup untuk Hector Bellerin. Lepas tu kita beli Willian free daripada Chelsea. Willian ni pun aku rasa adalah satu signing yang bagus. Sebab ada 2-3 orang yang agak kecam Willian sekarang ni. Sebab Willian pun dalam first game tu dia nampak bagus. So start daripada second game lawan West Ham tu dia nampak tenggelam sikit sampailah ke sekarang. Tapi bagi aku bagilah dia masa sikit. Bagi dia dalam satu musim ke ataupun 6 bulan ke. Sebab
ada orang compare Willian dengan Mkhitaryan. So Mkhitaryan dia dapat 6 bulan untuk buktikan diri dia. Kenapa kita tak bagi Willian masa yang sama kan? So Mkhitaryan dapat 6 bulan, kita bagi Willian 6 bulan. So dalam masa 6 bulan ni sampai Januari ke atau Februari at least, maybe dia dapat pick up dia punya form balik kan, kita tak tahu. So kita bersabar. Kita tunggu dulu kan. Kita tunggu dulu sebab masih awal lagi kan, baru masuk game keempat. Jadi apa-apa boleh jadi kan dalam satu musim yang panjang kan, 9 bulan. Jadi kita pun dapat Alex Runarsson. Kita dah beli dia dalam 2 minggu yang lepas kan. Sampai ke sekarang pun kita masih tak nampak dia lagi dalam first team. Kita masih tak nampak dia main lagi. Sebab bagi aku pun skill-skill yang ada kat Runarsson ni masih menjadi satu tanda tanya, satu misteri. Sebab dia masih tak dapat peluang untuk main lagi lah. Sebab aku harap lepas daripada international break nanti Arteta dapat bagi peluang kat Runarsson, maybe main Europa ke ataupun Carabao ke, maybe. Sebab kita pun nak tengok gameplay Runarsson ni macam mana kan. Sebab sekarang ni masih hangat diperkatakan mengenai Emiliano Martinez. Sudah-sudahlah Emiliano Martinez tu dah bukan pemain kita kan. So kita move on je lah, kita move on forward. Jangan expect big things daripada Runarsson ya. Bagi dia adapt, bagi dia membina nama dia sendiri. Jangan kita compare. Itu dapat memberi satu pressure untuk pemain dalam pasukan lah bagi aku. Jadi Runarsson dan last kali Dani Ceballos lah, kita ambil dia on loan daripada Real Madrid untuk 2 musim berturut-turut. So itu adalah sama signing kita dalam first team lah. Yang lain ada lagi, tapi aku expect semua youngster tu akan masuk ke under 23 lah. Aku tak expect dia orang akan terlibat dalam first team. So dari segi attacking wise, kita masih menunggu Martinelli untuk return daripada injury. Kita masih ada Reece Nelson lagi, kita masih ada Saka. Jadi option kita banyak sekarang ni. Di bahagian tengah pun Elneny dapat menjadi backup kan. Guendouzi dia dah keluar daripada club. Dia pergi ke Hertha Berlin on loan. Dan Lucas Torreira pun keluar juga on loan, pergi ke Atletico Madrid, maybe menjadi pengganti Partey kat sana lah. Jadi all in all, aku rasa transfer window ni adalah satu benda yang orang kata berjaya juga bagi aku. Sebab kalau nak cakap sangat berjaya pun, kalau kita dapat Iowa sekali, bolehlah cakap sangat berjaya. Tapi bagi aku, dalam transfer window ni kita berjaya beli pemain yang boleh improve dari segi position lah kan. Forward kita ada Willian. So bahagian tengah sekarang kita ada Partey. Defense kita dah beli Gabriel, kita welcome back Saliba. So keeper tu Runarsson tu masih menjadi tanda tanya lah. Sama ada dia akan berjaya atau tak, itu bergantung pada dia. Kalau dia dapat peluang, aku harap dia perform. Itu je. So itu je lah ulasan aku mengenai transfer window. Apa kata korang? Korang rasa kita punya transfer window ni berjaya atau tak? Korang boleh komen kat bawah, aku pun nak dengar juga. Sebab bagi aku, satu transfer window yang berjaya adalah bila kau dapat beli pemain yang boleh improve team kau dalam certain position. Sebab sebelum kau beli pemain, mesti kau dah identify mana position yang orang kata boleh diimprove ataupun boleh dibeli pemain yang baru untuk improve position tu sendiri kan. Jadi aku rasa kita dah buat keputusan yang betul dari segi pembelian pemain. Aku rasa untuk top 4 tu aku amat positif sekarang. Lepas dapat Partey ni, aku rasa chances kita untuk dapat top 4 tu agak tinggi lah sekarang kan. Jadi aku rasa aku dah bebe panjang ni. Aku happy for Thomas Partey. Time to Partey. So ulasan aku sampai sini je. Dan kepada siapa yang belum subscribe, kau boleh subscribe. Dan jangan lupa tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe tu, supaya kau tak miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku Zul sign off.